Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, video ni dirakamkan di sekolah memandangkan ni hari kedua saya mula bekerja. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Okey, nama saya Syazrina binti Mak Bashar, memegang kad matrik P103926. Ni ada gambar saya ni. Alright. Okey, untuk tugasan kaedah penyelidikan kualitatif, kami dikendaki menjawab 4 soalan dan setiap satu soalan tu ada perbezaan lah di antara satu sama lain dan perlu dirakam melalui video lah. Okey, ini untuk soalan satu. Okey, soalan satu, perbezaan di antara positivism, interpretism, pragmatism dan critical theories. Okey, sekarang kita lihat positivism dulu. Okey, positivism ni kita kena ingat dia adalah kuantitatif. Selalunya dalam kuantitatif ni melibatkan soal selidik lah, yang mana penyelidik akan memilih responden ataupun sampel dan kita bagi soal selidik pada responden tu lah, mereka akan jawab dan penyelidik akan kaji data dan baru keluar keputusan lah. Okey, apa keputusan daripada kajian tersebut. Okey, bersifat single. Okey, dalam kuantitatif data dalam bentuk nombor dan logik. Okey, yang kedua interpretism. Okey, interpretism. Kalau tadi kuantitatif, yang ini kualitatif. Okey, dalam kualitatif melibatkan temu bual, pemerhatian. Okey, di sini penyelidik akan memilih responden dan kita akan jalankan kajian melalui temu bual. Okey, kita tanya soalan, apa responden jawab, kita tulis dan kita tengok keputusan di akhir kajian lah. Okey, bersifat multiple. Okey, dalam kualitatif data dalam bentuk perkataan, gambar dan subjektif. Okey, seterusnya pragmatism. Okey, pragmatism mixed method. Okey, dalam mixed method melibatkan kuantitatif dan kualitatif. Yang ini penyelidik boleh pilih dulu. Nak buat dulu kuantitatif, settle semua baru buat kualitatif, atau buat kualitatif, settle semua baru buat kuantitatif. Selalunya dalam mixed method ni penyelidik akan cari jalan yang paling praktikal untuk selesaikan masalah. Okey, contoh pragmatism, action research, DDR dan lain-lain. Okey, seterusnya critical theories. Okey, dalam critical theories ni lebih kepada mengkaji pengalaman hidup orang sebenar. Selain daripada itu, meneliti keadaan sosial yang berstruktur. Contoh, dominasi. Okey, dalam critical theories, ramai pengkaji atau penyelidik tidak berapa setuju dengan critical theories. Okey, soalan yang kedua. Perbezaan bentuk data di antara positivism dengan interpretism. Okey, dalam positivism tadi kita kena ingat dia kuantitatif. Okey, sementara interpretism kualitatif. Okey, dalam positivism data dalam bentuk nombor logik lah. Okey, lebih kepada pengukuran. Yang ini macam saya cakap tadi, penyelidik bagi soal sidik. Okey, dan soal sidik tu mereka akan jawab soalan dan dianalisis lah. Okey, result akan keluar dalam bentuk nombor. Bagi interpretism, data dalam bentuk gambar dan perkataan. Okey, yang ini kualitatif. Okey, penyelidik akan tanya soalan. Yang ini memang kita kena tulis, rakam sebab bukti-bukti yang kita akan guna sepanjang kajian kita. Okey, soalan yang ketiga. Okey, perbezaan kaedah kutipan data di antara positivism dengan interpretism. Okey. Okey, dalam positivism, kutipan data lebih kepada contohnya soal selidik. Okey, soal selidik memilih respon atau sampel. Dan sebelum ni saya dah kata data dalam bentuk numerik dan logik. Okey, bagi interpretism iaitu kualitatif, more to temu bual, contohnya temu bual, pemerhatian dan data dalam bentuk perkataan atau gambar. Yang ini selalunya kualitatif ni kita akan fokus pada kumpulan yang dikaji. Selalunya kualitatif tak memerlukan responden atau sampel yang ramai seperti kuantitatif. Kuantitatif memang kebanyakannya sampel dia ramai lah. Okey, untuk soalan keempat. Perbezaan di antara pendekatan induktif dan diduktif dan hubungan dengan positivism dan
interpretism. Okey, yang ini saya tunjukkan dalam rajah. Okey, positivism memang kita kena ingat kuantitatif. Okey, dia memerlukan pendekatan didaktif, iaitu dari umum ke khusus. Maksudnya besar ke kecil. Itu fahaman saya lah. Okey, menggunakan waterfall. Bermula daripada teori, pergi kepada hipotesis. Okey, hipotesis kajian. Lepas tu kita akan buat observation dan seterusnya confirmation ataupun keputusan. Okey, untuk interpretism kualitatif. Interpretism ni kualitatif lah, menggunakan pendekatan induktif, iaitu dari khusus ke umum. Okey, dia menggunakan hill climbing, maksudnya macam kita nak daki bukit, mula daripada bawah naik ke atas hingga sampai ke puncak lah. Okey, daripada bawah kita buat observation, lepas tu kita patternkan, seterusnya kita buat tentative hypothesis dan akhir sekali baru kita guna teori-teori yang ada dalam interpretism. Okey, selesai sudah rakaman video saya untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya akhir video saya ni, terima kasih banyak-banyak Dr. Zamri sebab mengajar kita orang daripada mula sampai habis. Alhamdulillah memang faham dan saya harap kita orang semua dapat keputusan yang baik. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Bye.